Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudara pengacara moderator forum yang mati Ulu mungkin nampak. Ya kan? Ulu nampak sahabat panel Haji Zainul, ahli jaga bahasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Kalau kita membaca Al-Quran ya tuan-tuan, ada satu ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad kecuali untuk memberi rahmat ke seluruh alam. Ini adalah satu utusan ataupun ayat yang jelas yang Allah SWT beritahu kepada kita bahawa sesungguhnya diutuskan Nabi Muhammad SAW itu adalah untuk memberi rahmat ke seluruh alam. Jadi sebab itu kita sebagai orang Islam hendaklah mengetahui dengan asal usul sejarah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Maka untuk kita mengetahui sejarah tersebut, salah satu caranya adalah kita raikan majlis hari sambutan Maulidur Rasul, iaitu hari memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Pasal apa kita kena ketahui? Sebab tuan-tuan, Nabi Muhammad itu bukannya orang biasa-biasa. Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah penghulu kita, dialah penghulu bagi semua nabi-nabi, dialah penghulu bagi semua manusia. Sebab orang yang pertama dia akan dihisab nanti ialah junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Dia akan masuk syurga tanpa hisab. Ini adalah orang yang membawa risalah Islam kepada kita. Sebab itu kita sebagai orang yang memperakukan diri kita bahawa orang beragama Islam, maka wajiblah kita mengetahui sejarah kenabian, sejarah kerasulan Rasulullah SAW. Salah satu semasa kelahiran Rasulullah SAW, perkara yang benar-benar berlaku sebagaimana yang telah dijelaskan oleh panel pertama tadi, salah satunya adalah api SAW. Itu nak bagi tahu betapa hebatnya detik saat kelahiran Rasulullah SAW. Maka kita pun adakan program sambutan Maulidur Rasul, sambutan memperingati kelahiran Rasulullah SAW. Maka setengah orang pula kata ini perkara bid'ah, perkara yang tak dibuat. Betul, perkara ini memang tidak dibuat di zaman Rasulullah SAW, tetapi dibuat pada zaman ini. Kerana ini adalah sebahagian daripada cara, sebahagian daripada kaedah untuk kita mengenal kepribadian Rasulullah SAW. Pasal apa kita kena kenal? Kerana dia adalah pemimpin nomor satu. Dia yang membawa risalah Islam. Kan? Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Ini risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebab itu kan sebelum khatib baca khutbah, bila dia sebut apa? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat kepada Nabi, malaikat berselawat kepada Nabi, dan orang-orang yang beriman juga. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, berselawatlah juga kamu kepada Rasulullah SAW. Sebab apa tuan-tuan? Kerana Rasulullah ini adalah orang yang sangat mulia, orang yang terpuji, orang yang membawa rahmat ke seluruh alam. Kita boleh lihat ya, peranan Rasulullah SAW yang sehingga hari ini menjadi pedoman kepada kita. Rasulullah bawa dua perkara. Yang pertama adalah membawa risalah Al-Quran. Al-Quran ialah kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui sebagai wahyu, melalui perantaraan malaikat Jibril untuk disampaikan sebagai panduan kepada kita merangkumi pelbagai aspek kehidupan. Kita, tuan-tuan, kita akan hidup sejahtera, kita akan hidup bahagia, kita akan rasa seronok kalau kita boleh hidup sebagaimana cara Rasulullah
tidak tahu sejarah Rasulullah SAW, maka siapa contoh yang kita nak ikut? Antara contoh tauladan yang perlu kita ikut seperti mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ialah cara hidup Nabi SAW, akhlak Nabi. Pertamanya Nabi seorang yang amanah. Ini kita ketahui berdasarkan risalah. Sejarah membuktikan bahawa Rasulullah seorang yang amanah. Maka kita, kalau kita nak jadi umat Islam yang terbaik, maka kita juga perlu menjadi orang yang amanah. Rasulullah pakar ekonomi, semua kita tahu. Rasulullah membawa barang dagangan Siti Khadijah, pergi berdagang ke Syam, umur 12 tahun, pergi bawa dagangan ke Syam. Dagangannya dibawa berlipat kali ganda. Untung. Bijak Rasulullah, bijak dari segi ekonomi. Rasulullah pun takdir yang baik. Rasulullah boleh merancang peperangan khusus banyak. Peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Salah satunya perang Khandaq. Perang Khandaq, perang Uhud, perang Badar dan sebagainya. Rasulullah memimpin angkatan tentera muslimin, boleh mencapai kemenangan yang besar dan memperluaskan lagi ajaran Islam. Rasulullah sebagai tokoh politik yang berwibawa. Bagaimana Rasulullah SAW menyatukan perpecahan kaum Aus dan Khazraj, kaum Muhajirin dan Ansar, kaum yang bergaduh, masa kabilah-kabilah yang berpuak-puak pada masa itu disatukan oleh Rasulullah SAW melalui diplomasi politik yang sangat baik. Perkara ini adalah bahagian daripada sejarah tinggalan Rasulullah SAW yang perlu menjadi ikutan kepada kita. Sebahagian kalau kita selongkar susunan ayat suci Al-Quran banyak menerangkan kepada kita berkaitan bagaimana kepimpinan Islam yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yang mana apa yang ada dalam Al-Quran ditunjuk dengan perilaku Rasulullah menjadi tauladan kepada kita sehingga saat ini. Yang menjadi masalah ialah kita tak dapat ikut sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Sebab itu berlaku masalah. Kenapa? Kerana keimanan dalam diri kita tidak yakin, kita tidak percaya bahawa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah ajaran yang betul. Kerana kita tak tengok sendiri. Kita tak tengok sendiri, kita tak hidup di zaman Rasulullah. Apa itu betul tak betul? Iya kata iya. Ini bolehlah, ini semua ustaz boleh ikut, orang baik boleh ikut. Soalnya tuan-tuan, kita harus fikirkan bahawa apabila meninggalnya anak Adam, ada satu hadis yang diriwayatkan, apabila meninggalnya satu anak Adam, tinggallah 3 perkara yang ditinggalkan. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Rasulullah kata bila meninggalnya anak Adam, tinggal 3 perkara. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa tuan-tuan? Ilmu kerasulan, ilmu kenabian, ilmu hukum agama, ilmu hukum hakam dan sebagainya, ilmu Al-Quran dan sebagainya. Yang ini kita nak dapat kat mana? Dekat mana kita nak dapat ilmu-ilmu ini? Melalui program-program ceramah, program-program syarahan. Antara kalau kita nak tahu sejarah Nabi, mesti kita ikuti program berkaitan dengan sambutan Maulid Rasul, ceramah kerasulan, ceramah kenabian. Kita kumpul orang, kita panggil ustaz, kita panggil orang alim, kita panggil orang yang berwibawa, kita panggil orang yang ada pengetahuan. Mari cerita kepada kita sejarah Nabi, ketokohan Nabi, kelahiran Nabi, kebaikan Nabi. Semua ini sebab kita nak jadikan contoh dan tauladan. Sebab ilmu itu kalau kita tak cari, maka kita akan menjadi orang yang sangat jeli. Ilmu tidak akan datang cari kita, tetapi kita lah yang perlu mencari ilmu melalui program-program yang kita buat. Antaranya seperti program-program selain daripada ceramah-ceramah di masjid, kita boleh buat juga program-program sebegini. Yang kedua, bila kita nak buat program sebegini, memerlukan dana yang besar. Maka Nabi kata, salah satu daripada 3 perkara itu adalah sedekah jariah. Kita mengeluarkan sebahagian daripada duit, ataupun kita kata kita sedekahkan sebahagian daripada harta yang kita ada untuk kita gerakkan ke jalan agama Allah. Sebab tu Tuhan kata, wa ma za alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima. Dan apakah yang akan menimpa mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mereka mendermakan sebahagian dari apa yang telah dikurniakan Allah kepada mereka. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengetahui keadaan mereka. Dalil yang
oleh Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri ganjaran pahala kepada kita. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW sebut, bila meninggal anak Adam, kali ketiga adalah dia tinggalkan anak yang soleh, tuan-tuan. Yang ini yang susah hati sikit hari ini. Anak soleh susah nak cari. Kalau anak yang soleh, banyak. Anak yang soleh, anak yang sentiasa mendoakan ibu bapa, anak yang boleh mempraktiskan ajaran Islam, sangat susah, tuan-tuan. Hari ini kita nak tengok anak-anak muda kita boleh baca Al-Quran pun susah. Baca Al-Quran susah. Kalau baca surah khabar, 3-4 surah khabar sampai boleh baca habis. Tapi nak baca ayat Al-Quran cukup susah. Pasal apa? Kerana ini mungkin saya pun tidak pastilah macam apa puncanya. Tapi mungkin sebab kerana kita tidak mengambil endah tentang berkaitan dengan ilmu-ilmu keagamaan, ilmu-ilmu Al-Quran ini. Kan? Setengah ibu bapa hantar anak pergi tuition pagi, petang, tengah hari, malam, hujung minggu, cuti sekolah, weekend dan sebagainya, kan? Tapi berapa ramai ibu bapa yang ambil berat untuk anak dia belajar ilmu Al-Quran. Berapa banyak. Cukuplah hantar dekat tak ayah kat ujung kampung tu, pergi mengaji lepas maghrib sekali sehari. Kadang-kadang anak kita ni dia terlajak cerdik, dia tipu kita. Pergi rumah ustaz, pergi rumah ustazah, sampai di rumah, masuk dalam rumah, duduk sekejap, baca lebih kurang, balik. Dah, ayah tanya dah pergi ngaji, dah pergi dah. Kita kata anak kita dah hantar dah, kan? Tak apalah, kita rasa lepas dengan tanggungjawab kita. Padahal anak kita mengaji, baca pun kadang-kadang tunggu wayah, kata orang sini, kan? Baca pun kadang-kadang betul tak betul, ikut hentam sajalah. Asal berbunyi seperti Arab, itu kira baca Quran. Bukan begitu sebenarnya, ya? Jadi perkara ini, kalau kita tidak titik beratkan generasi anak-anak kita mendalami ilmu Al-Quran, bagaimana mereka ini nak besar di zaman yang akan datang untuk menjadikan panduan Al-Quran itu adalah sebagai asas pegangan hidup. Kalau Al-Quran pun tergagap-gagap kita nak baca, macam mana nak jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup? Tak campur lagi dengan orang yang buta bacaan Jawi, kan? Buta bacaan Jawi. Ini perkara yang semakin jauh kita dengan ajaran Al-Quran, kita dengan ajaran Islam. Baca Jawi tak dapat, Al-Quran pula tak boleh, cerita-cerita agama pula tak boleh nak disebut. Progres agama bila kita nak buat, ada pula yang kaki yang halang. Bila buat carahan agama, timbul persoalan. Bid'ah kata bid'ah, betul ke tak betul, baik ke tak baik. Sepatutnya bila diadakan program-program berbentuk keagamaan, sambutan Maulidur Rasul dan sebagainya, kita bersama-sama berganding bahu nak menjayakan program tersebut. Kerana melalui program-program sebeginilah kita akan dapat mengetahui sejarah berkaitan dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW, kehebatan Rasulullah SAW sebagai pemimpin yang membawa Islam ini sebagai agama yang diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak support program-program sebegini, kalau kita masih lagi dengan budaya perkara ni baik tak baik, bid'ah tak bid'ah, ustaz itu bagus, ustaz ini tak bagus dan sebagainya, ilmu tidak akan berkembang. Sepatutnya tiap-tiap orang dia punya pendekatan yang berbagai. Yang penting adalah kita kutip setiap ucaran ilmu yang mereka sampaikan. Mudah-mudahan kita berada dalam kedudukan orang yang sentiasa rindukan syafaat Rasulullah SAW. Orang yang walaupun tak jumpa dengan Nabi, tak kenal Nabi, tak dapat yang ajar Nabi, tetapi manusia yang sentiasa rindukan syafaat Rasulullah, yang sentiasa merindui untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan